Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kita akan bincangkan pula lanjutan daripada teaching video sebelum ini dalam nombor kompleks. Cuma kita akan lebih fokuskan kepada operasi bagi nombor kompleks. Okey, baik. Untuk kita start off teaching kita akan lihat beberapa operasi. Kita fokuskan kepada operasi penambahan, penolakan dan juga peneraban terlebih dahulu ya. Sebab untuk pembahagian kita perlu belajar mengenai conjugate. Ya, itu kita bincang kemudian. Okey, kita pertimbangkan dua nombor kompleks, katakan Z1 dan juga Z2. Okey. So jadi untuk operasi penambahan dan penolakan ini tidak ada apa-apa masalah sebab operasi dia, cara dia sama, iaitu kita kena kumpulkan bahagian nyata dan juga bahagian imaginary. Boleh? So, ringkas cerita, kalau Z1 tambah Z2, cuba lihat contoh ini. Ini kan bahagian nyata, betul? Dan ini pula adalah bahagian imaginary, kan? So, kalau kita nak tambah ataupun tolak, kita kena tambah atau tolak keluarga yang sama. Ya, bahagian yang setara lah. So, kalau 2 dengan 7, dia tambah ke tolak, tak kisah. Itu adalah operasi dia. Boleh? So, ini untuk penambahan tak ada isu. Sebab ini ya, 2 tambah 7, 9. 3i tolak 6i, negatif 3i. Ini okey. Yang ini pun okey. Sebab kita hanya tolak sahaja benda yang sama, ya. Benda tu adalah family yang samalah, ya. Bahagian yang sama, bahagian nyata dan juga bahagian khayalan, imaginary. Okey. Untuk darab pula, idea dia adalah kita darab seperti biasa, macam kita darab faktor macam ni kan. So maksud dia ni 2 kena darab 7, lepas tu 2 kena darab negatif 6i, 3i darab 7, 3i darab negatif 6i, macam biasa, di mana akhirnya kita akan dapat bahagian ini. Bahagian ini. Ya, kita dapat 14 tolak 12i tambah 21i tolak 18i kuasa 2. Jadi perhatikan, muncul dekat sini I kuasa 2, di mana kita tahu sebelum ini I kuasa 2 ini adalah berapa? Adalah negatif 1. So kita kena gantikan. Ya, yang mana yang ada I tu kalau ditambah tolak, kita settlekan awal-awal dan akhirnya kita akan dapat jawapan berikut. Ya, yang ini mudah saja. Kita hanya darabkan seperti biasa saja, di mana kalau kita bertembung dengan beberapa benda yang macam ni, I kuasa 2 misalnya, kita kena settlekan dia. So macam tu. Boleh? So jawapannya adalah 32 tambah 9i. Ini adalah untuk operasi tambah tolak dan juga darab. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahagian, kita kena lihat dulu conjugate. Ya. Sebenarnya conjugate ini dia juga boleh melibatkan operasi penambahan, penolakan dan juga peneraban. Ya, tapi khususnya jika kita ada pembahagian, ya, pembahagian bagi dua nombor kompleks, kita biasanya akan menggunakan conjugate. Right. Conjugate tu macam mana? Right? Kita kena tahulah. Cuba kita lihat ini ya. Conjugate ini pertama sekali ditandakan sebagai Z bar. Nampak tak Z bar ni? Z bar ni adalah notation bagi conjugate untuk nombor kompleks lah. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tukarkan tandaan plus ataupun minus pada bahagian khayalan, pada bahagian imaginary, pada bahagian yang ada I. Faham tak yang ni? Ini penting ya, sebab kita mungkin boleh tersilap tandaan ini. Boleh? So, contohnya, kalau kita ada Z sama dengan 3 tambah I, maka conjugate dia adalah 3 tolak I. Nampak tak? Dekat mana kita letakkan negatif tu, kita akan ubahkan bahagian yang positif ini kepada negatif. Contoh lain dekat sini, Z sama dengan negatif 3 tolak set 2I, maka conjugate dia adalah negatif 3 tambah set 2i. Nampak tak? Kita ubahkan tandaan dia pada bahagian khayalan. Jangan kacau yang lain.
negatif 3 ini kekal dekat situ. Ya. Sebab kita bukan negatifkan semua. Kita hanya ubah tandaan pada bahagian imaginary. Boleh? Itu penting ya. Okey. Jadi kita lihat dekat sini, yang ini apa? Ini adalah penggunaan ya operasi tambah tolak darab yang melibatkan conjugate. Boleh? So, katakan kita diberi Z sama dengan A tambah BI ya. Misalnya macam ni ya, kalau kita diberi Z A tambah BI, contohnya macam ni. Kalau kita nak dapatkan conjugate bagi Z, kita tahu ya conjugate dia adalah dia akan tandaan dia akan berubah pada pada bahagian imaginary. So maksud dia yang ini akan berubah. A jangan kacau, tapi ini akan jadi negatif BI. Ini adalah bahagian conjugate. Clear? So jadi apabila kita melakukan operasi penambahan, cara dia sama macam sebelum ini, iaitu kita akan tambah tambah pada family yang sama, iaitu A dengan A ini ya, A dengan A lah, sebab A dengan A ni adalah hayalan, adalah nyata. BI dengan BI, so BI tolak BI, dapat kosong lah. So sebab itu kita dapat 2A saja. Ini adalah operasi penambahan, ini adalah operasi penolakan macam biasa. Ya, ini adalah macam biasa sahaja. Ini should be okay, tak ada masalah. Yang darab pun sama juga. Ya, kita akan darabkan, kalau saya besarkan sikit ya. Cuma saya nak fokuskan yang darab ni sikit. So ini macam biasalah, A darab A darab negatif BI, BI darab A, BI darab negatif BI. So macam tu ya. Kita darabkan seperti biasa, di mana nanti kita akan perasan akan muncul I kuasa 2 dekat situ. Dan kita tahu I kuasa 2 ini adalah sama dengan negatif 1. Okay. So, this part kita akan dapat negatif B kuasa 2 darab negatif 1. Maka sebab itu kita dapat positif B kuasa 2. Boleh? Okay. Now, listen carefully. Cuba kita lihat ciri-ciri penting apabila kita darabkan pada bahagian pendaraban ini. Cuba kita letak nombor, katakan. Let's say kita ada nombor kat sini ya. Katakan kita ada 2 tambah 3i. Contoh ya. Dan kita nak darabkan dengan conjugate dia. Kita akan darabkan dengan apa? 2 tolak 3i. Setuju? Yang bahagian ini adalah dia punya conjugate ya. So, instead of kita nak darab, cuba kita lihat hasil ini. Hasil ini kita dapat observe satu benda yang penting. Tanpa kita melakukan pendaraban macam biasa, kita dah boleh dapat jawapan. Iaitu, kita hanya ambil apa? Ambil bahagian ini, kita kuasakan 2 kan sahaja. Nampak tak? Tanpa perlu darab. Maksud dia, kalau kita ada this part, kita hanya lihat ambil ini sahaja. Faham? So, kita ada 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kita dapat 4 tambah 9 dan kita dapat 13. Faham? Boleh? So, itu adalah cara pantas kita nak kira jika dia melibatkan pendaraban. Ya? Pendaraban, satu adalah nombor kompleks, satu lagi adalah conjugate dia. Okey? So, ini penting ya, sebab kita akan gunakan idea ini di dalam pembahagian 2 nombor kompleks. Ya? Pembahagian nombor kompleks nanti. Okey? Boleh ya? Yang ni ingat ya, kita ambil nombor ini dan nombor ini sahaja. 2 dan 3 sahaja. Okey, kalau contoh lain, kalau kita ada, let's say kita ada, kalau ini tolak katakan kita ada negatif 2. Contohlah ya, negatif 2 tolak 3i. Ini adalah nombor kompleks. Kalau kita darabkan dengan conjugate dia, kita akan dapat apa? Kita akan dapat negatif 2 tambah 3i. Ingat ya, conjugate dia hanya akan ganggu pada bahagian imaginary. Kalau ini negatif, maka ini positif. Yang lain jangan kacau. Jadi,
bila kita nak selesaikan ini, boleh je sebenarnya. Kalau kita nak darabkan macam biasa, boleh. Tak ada masalah. Ya? Tapi kalau nak cepat, mudah saja. Kita ambil sahaja bahagian ini, ambil sahaja bahagian ini. Faham? So, kita akan dapat negatif 2, terus kuasa 2 kan dia, tambah negatif 3, terus kuasa 2 kan dia. So, kita akan dapat berapa? 4 tambah 9, kita dapat 13. Boleh? Okay, good. So, bertitik tolak daripada sini, now kita akan pergi kepada pembahagian nombor kompleks. Ini dia. Okay, so berikut adalah beberapa contoh operasi pembahagian yang melibatkan nombor kompleks. Ini dia. Ya, yang sebelah kiri ni ya. Kita ada soalan ini. Contohnya 2 tambah 5i per 3 tolak 2i. Contoh lain, 2 tolak 5i per 3 tambah 2i. Nampak? Okey, so bila kita ada bahagian macam ni, kita kena darabkan dengan conjugate. Okey, kita kena darabkan dengan conjugate. Jadi, dalam hal ini, conjugate yang kita pilih kebiasaannya adalah denominator, iaitu yang bahagian bawah ini, yang ini. Okey, so jadi cerita dia macam ni. Let's say kita ambil contoh ini ya. Kita ada 2 tambah 5i per 3 tolak 2i. Contohnya macam ni ya. So, kita akan pertimbangkan bahagian bawah ni dulu. Kita akan pilih conjugate dia. Conjugate, okay. Ini adalah nombor kompleks, iaitu 3 tolak 2i. Conjugate bagi 3 tolak 2i adalah 3 tambah 2i. Betul? So, kita kena darabkan. Kena darabkan dengan conjugate yang ini ya. So, kita akan dapat 3 tambah 2i. Clear? Kalau bawah darabkan dengan 3 tambah 2i, atas pun kenalah darabkan dengan 3 tambah 2i juga. Okey, baru dia equal. Cancel-cancel dapat 1 kan? So, itulah sebenarnya yang kita perlu buat. Ya, di mana bahagian atas ini, yang ini, kita darab macam biasalah. Kejap. 2 tambah 5i. Ini kita akan darab macam biasa ya. 3 tambah 2i. Ini darab macam biasa. Cuma dekat bawah ini kita perasan. Nampak tak kat sini? Ini kan pendaraban 2. Ini adalah nombor kompleks. Ini adalah conjugate dia kan? Cuba ingat semula. Sekejap. Cuba ingat semula yang ini. Nampak tak? Kita nak darabkan dia punya conjugate kan? So, jadi dia dah memudahkan kita. Tak payah nak kira dah. Maksud saya, untuk yang kat sini, kita dah boleh dapat jawapan. Iaitu, yang bawah ni, kita boleh buat 3 kuasa 2. Betul? Tambah negatif 2 kuasa 2. Nampak? Di mana bahagian bawah ini sahaja, kita dah boleh terus dapat jawapan berapa? 9 tambah 4, iaitu 13. Nampak tak? So, ini akan terelak. Ini akan mengelakkan kita daripada membuat kesilapan. Ini jauh lebih mudah lagi. Ya, cara pantas ya. So, jadi yang belah bawah ni automatically akan jadi 13. Yang atas ni kena darab macam biasalah ya. 2 darab 3, 2 darab 2i, 5i darab 3, 5i darab 2i dan seterusnya. Atas macam biasa. Yang bawah dah settle awal. Boleh? Okey, selain daripada itu, kalau kita jumpa benda yang macam ni, ini untuk memudahkan ya. Ini adalah cara dia. Ada alternatif. Okey, contohnya macam ni. 1/10i. Ya, kalau 1/10i, kita boleh darabkan dengan i bahagikan dengan i. Okey, tapi jika kamu bertanyakan kepada saya, bukankah kita perlu darabkan dengan conjugate-nya? Ya, betul. Sebenarnya kena macam tu. Ini adalah simplified version untuk memudahkan kita. Jawapan dia sama. Saya akan tunjukkan ya. So ini kalau kita tengok ni dulu ya. So kalau kita darabkan dengan i per i macam ni, maknanya kita akan dapat apa? Yang sebelah atas dapat i, yang sebelah bawah dapat 10i kuasa 2. I kuasa 2 ni adalah negatif 1, betul tak? Yang ini adalah minus 1, betul tak? Minus 1. Oleh sebab itulah kita akan dapat minus i over 10. Baik.
Kalau kita lihat soalan ini dalam bentuk macam ni, kita juga boleh buat macam ni sebenarnya. 1/10i ini sebenarnya kalau kita tulis elok-elok dalam complete punya bentuk, kita akan dapat macam ni. Bahagian nyata dia berapa? Kosong kan? Kosong tambah 10i. Betul tak yang ni? Sama kan? Ini kan sama dengan ini. Kan? Sama. So, kalau macam ni, apakah konjugate dia? Konjugate dia adalah apa? Kosong tolak 10i. Setuju? So, kalau bawah darab kosong tolak 10i, belah atas pun kena darab kosong tolak 10i. Samalah. Macam ni. Jadi, kita boleh selesaikan. Cuba lihat ya. Kita akan dapat apa kat sini. Yang belah atas ini, 1 darab ini, kita akan dapat negatif 10i. Setuju? Yang sebelah bawah ini, kita dah boleh kira dah. Iaitu, 0 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. 10 kuasa 2, ya. Okey. So, jadi, kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat negatif 10i per 100. Nampak? So, kita cancel sini, cancel sini. So, kita akan dapat negatif i per 10. Nampak tak? Sama kan? Ini dengan ini kan sama? Okey? So, ini untuk memudahkan saja. Kalau kita jumpa single pattern macam ni, kita memadai kita darabkan dengan i per i. Ya, kalau kamu runsing juga, then bolehlah pakai cara ni. Tak ada tak ada apa-apa masalah. Jawapan tetap sama. Boleh? Okey, kita terus kepada contoh. Kita lihat dekat sini. Ungkapkan 1 tolak 2i, 2 tambah i dalam bentuk a tambah bi. So, macam ni ya. So, ini adalah pembahagian. Bila pembahagian, dia akan ada kaitan dengan conjugate dalam penyelesaiannya. So, jadi, kita perhatikan, tengok dekat sini. 1 tolak 2i per 2 tambah i. Kita fokuskan kepada denominator dia. Bahagian bawah ini, kalau 2 tambah i, maka conjugate dia adalah 2 tolak i. Betul? Sebab itulah dekat sini 2 tolak i. Kalau dekat bawah ini darabkan dengan 2 tolak i, maka ke atas pun kenalah ada 2 tolak i juga. So, jadi kita dah dapat dah. So, cuma bahagian atas ni kena darab macam biasalah ya. 1 darab 2, 1 darab negatif i, negatif 2i darab 2, negatif 2i darab negatif i. Itu proses macam biasa. Cuma dekat bawah ini kita dah dipermudahkan. Ya. Sebab kita dapati berapa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 tambah berapa ni? 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. 1 kuasa 2. Kita dapat 4 tambah 1. Kita dapat 5. So, bahagian bawah tu dah dapat 5. Nampak tak? Ni. 5. Nampak? Okey. Kita dah terus dapat jawapan. Ini yang saya tunjukkan ni cara panjang. Di mana cara panjang maksud dia adalah bahagian bawah pun saya darabkan satu persatu. 2 kali 2, 2 kali negatif i darab 2, i darab negatif i. So, jadi ini cara panjang. Pun boleh juga. Tapi kalau kita nak cepat, terus kita dah boleh dapat jawapan bahagian bawah ini. Kira terus sahaja, kita dapat jawapan 5. Boleh? Yang atas tu kena buat satu persatu lah ya. Yang atas tu kena buat satu persatu. Di mana bahagian atas ini, last kali bila kita buat pengiraan, kita akan dapat jawapan negatif 5i. Dan kita permudahkan, cancelkan 5, kita akan dapat jawapan negatif i. Boleh? Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang ini. 1 per 1 tolak i tambah 1 per 2i. Jadi, bila ada benda yang macam ini, kita kena treat dia satu persatu. Ya, satu persatu kena buat. Ini kena settlekan dulu. Lepas tu, settlekan ini. So, maksud dia ada 2 conjugate.
Ya, ada 2 conjugate. Untuk yang pertama, kamu lihat, nampak tak yang saya bulatkan sini? Ini adalah conjugate dia. Ya, kena darabkan dengan conjugate. Ya, so maksud dia kita akan ambil ni lah, 1 tolak I, conjugate dia adalah 1 tambah I. So, selesaikan benda ni, dan yang ini pun sama, nampak tak? 1 tolak 2I, saya darabkan dengan yang simplified version tu, iaitu I over I. Nampak tak? Okey, kalau kamu nak buat cara panjang, tak ada masalah. Jawapannya tetap sama je. So, kita nak mudah je sekarang ni. Dan pengiraan seperti biasa. Ya, pengiraan seperti biasa. So, jadi ini lebih mudah. Nampak ya? Bahagian bawah ini, apabila kita darabkan, dia jadi apa? 1 kuasa 2 tambah ni negatif 1 kuasa 2. Nampak? So, kita akan dapat 1 tambah 1, kita dapat 2. Sebab itu, we get this. 2. Boleh? So, jadi, kamu boleh selesaikan seperti biasa. Nampak ya? Cara pengiraan dia. Yang lain adalah operasi algebra seperti biasa sahaja. Dan akhirnya, ini kita boleh cancel sebab dia tolak. Dan akhirnya, kita akan dapat jawapan 1/2 sahaja. Alright? Okey, contoh yang lain. Oh, ada lagi contoh. Okey, contoh yang ini pula. Ya, contoh yang ini nampak macam panjang. So, contoh ini kita tak boleh split. Macam contoh tadi. Okey, kejap. Contoh ini kita boleh split jadi 2. Kita treat dia satu persatu. Ini satu part, ini satu part. Yang ini tak boleh. Ini nak tak nak kita kena darab dulu. Ya, kita kena darab dulu. So, panjang sikit lah cerita dia. Tapi tak apa. As long as kita ada cara, then should be okay. So, ini kena buat manual. Kena darab manual seperti biasa. Bila kita darab manual dan kita ini ya, kita dapat ini dan ini. Make sure darab tu betul-betul sikit supaya kita tidak buat kesilapan. Dan mana-mana bahagian yang perlu digantikan. Contohnya macam ni. Nampak tak ini? Kita ada I kuasa 2 kan? I kuasa 2 ni siap-siap gantilah dengan negatif 1. Okey? So, yang ini pun sama. Kita jumpa dekat sini. I kuasa 2. Ini pun negatif 1 juga. So, kira dengan hati-hati. Last kali katakan kita jumpa. Kita dapat yang ini. Okey. Kita dapat yang ini. So, from here baru kita work out dengan conjugate. Clear tak? Boleh? Sampai sini. Kita ada kan. Atas ada bawah. So, kita pilih yang bawah ini. So, the conjugate for 10 tolak 5i adalah 10 tambah 5i. Sebab itu kita dapat yang ini. Boleh? So, jadi, saya pakai cara panjang. Okey, cuba kita pakai cara shortcut. So, kalau kita nak dapatkan hasil untuk bawah ni, senang sahaja. Ini ada 10, ini ada negatif 5. So, maknanya 10 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2. So, we are going to get 100 plus 25, kita dapat 1/5. Ini. Nampak ni? Nampak tak? Ni. Okey, kita dapat 1/5 exactly dekat sini. Tak payah nak buat kira panjang-panjang macam ni. Kita mungkin boleh tersilap. Cukuplah yang ke atas sahaja kita kena kembangkan. Yang bawah tak payah buat macam ni. Terus buat macam ni saja, kita akan dapat exactly 1/5. Boleh? So, kamu boleh cuba yang ini. And the final answer gonna be 6/5 plus 1/5i. Okay. So, contoh ini pula. Selesaikan persamaan ini dalam bentuk A tambah BI. Okay. So, selesaikan ini. So, apa soalan ini nak sebenarnya? Okay. Dia nak macam ni. A tambah BI ini adalah apa ni? Ini adalah bentuk Z, betul tak? Iaitu Z sama dengan A tambah BI. Clear? Iaitu bentuk umum bagi nombor kompleks. Betul? So, kita bagi a bunch of expression macam ni, equation macam ni. Dan yang paling penting adalah kita kena keluarkan Z. Kita kena buat macam ni. Z sama dengan apa? Ya, Z sama dengan apa? So, sebab sebelah kiri belah sini ada Z. Sebelah kanan pun ada Z juga. So, somehow kita kena kumpulkan Z tersebut. Lepas tu, kita nak jadikan Z sama dengan suatu ungkapan kompleks macam ni. Bentuk kompleks macam ni lah. So, what we need to do adalah kita kena darabkan.
Darabkan dululah. Kita kembangkan sebelah kiri ni, kita kembangkan sebelah kanan ini, dan kita lihat what happen. Boleh? So, now, bila kita kembangkan, cuba lihat apa yang berlaku. Ini kita kembangkan macam biasa. Kembangkan macam biasa. Dan kita faktorkan dia, pelan-pelan kita faktorkan dia sampai dia akan muncul macam ni. Now dekat sini kita dah start dah. Nampak tak? Dah Z sama dengan something. Nampak? Tapi bila sampai dekat sini, kita tak boleh stop lagi. Kita kena darabkan dengan conjugate dia. Ya, kena darabkan dengan conjugate dia. Okey, hati-hati guys. Sebabnya, cuba lihat dia punya denominator. Ini 3i tolak 2, betul? Jangan tersilap kita buat macam ni. Okey, contoh ya. Ini adalah nombor kompleks dia, betul tak? 3i tolak 2. Ya. Conjugate dia apa? What is the conjugate? Jangan buat macam ni ya. Jangan buat 3i tambah 2. This is wrong. Sebab bila kita katakan nak dapatkan conjugate, dia mesti efek pada mana? Dia mesti efek pada bahagian imaginary. Therefore, this part shouldn't be like this. Tetapi, kena buat macam mana? Kena buat macam ini. Dia supposed to be, ini apa? Negatif 3i tolak 2. Clear? Boleh? Ini adalah conjugate dia. Boleh tak? So, sebab itulah kita darabkan dengan ini. Negatif 3i tolak 2. Kalau bawah darab dengan negatif 3i tolak 2, atas pun kena benda yang sama. So, from here kita work out jawapan dia. And of course, yang sebelah bawah ini kita dah boleh dapat jawapan. Iaitu, berapa nilai yang sebelah bawah ni? Kita dapat berapa ni? Kita dapat, ini, okay, negatif 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, kita dapat berapa? Kita dapat 4 tambah 9 sama dengan 13. Betul? Cuba tengok jawapan dia. Ini jawapan dia. Nampak tak? Dekat bawah ni, kita dapat 13. Okey? Itu cara dia ya. So, saya sendiri pun buat cara panjang. Tapi kita ada shortcut untuk kira bahagian bawah ini. Boleh? So, last kali kita akan end up dengan jawapan seperti yang diminta. Sebab diminta dalam bentuk ini ya. Diminta dalam bentuk Z sama dengan A tambah BI. So, susun semula. Elok. So, maknanya A kita nilai dia apa? A kita nilai dia adalah 3/13. B kita nilai dia apa? B kita adalah negatif 2/13. Okay guys, so saya stop dulu sampai sini. Hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.